Bersyukur atas anugerah nikmat kesihatan untuk memikul amanah bagi meneruskan perjuangan ini. Sesungguhnya rasa kehilangan, rasah gelisah menyentuh sanubari tak kala tidak dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan tahun lepas. Sukar, cukup sukar digambarkan. Suasana sunyi berada di wad rawatan menjadikan saya sedar betapa agung dan pentingnya perhimpunan kita ini. Jelas terbayang perjalanan panjang sebuah kejayaan perjuangan Melayu melalui Parti Suci dan Keramat UMNO untuk kita terus pertahankan. Percayalah, luka UMNO cederalah Melayu. Hancur UMNO berdelailah Melayu. Pecah UMNO berkecailah Melayu. Mati UMNO berkuburlah Melayu. Yakin bahawa UMNO wadah sepanjang zaman. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Hanya UMNO harapan umat Melayu. Hanya UMNO yang menyatukan jiwa-jiwa Melayu. Sesungguhnya tidak ada wadah lain selainkan perjuangan UMNO lah yang akan membela nasib agama bangsa dan tanah air kita. Sidang perwakilan sekalian, kesemua itu mengingatkan kita untuk membuat persiapan dan membetulkan keadaan. Peringatan Rasulullah SAW untuk kita bersiap dalam 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Perlu sering diulang ingatkan pada kita yang sering terlupa ini. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Maka janganlah kita sudah terhantuk baru nak tergadah. Janganlah bila sudah berada dalam keadaan sakit, miskin, sempit, barulah kita ingatkan diri kita insaf. Tan Sri Pengerusi Tetap, atas keinsafan dan kesedaran itu, saya meneruskan amanah dan tanggungjawab selaku pengerusi jawatan kuasa usul tahun ini. Jawatan kuasa telah meneliti kesemua 755 usul yang dikemukakan oleh 191 bahagian seluruh negara. Kesemua usul yang merupakan denyut nadi akar umbi telah diperhalusi dan diterjemah menjadi ketiga-tiga usul Majlis Tertinggi. Kesemuanya telah dibentang, telah dibahas dan dipersetujui sebulat suara dalam perhimpunan kita kali ini. Alhamdulillah, ia membuktikan bahawa UMNO sentiasa komited untuk memastikan suara ahli sentiasa didengar, dihayati dan diberikan perhatian serius. Kita sedar ramai ahli akar umbi di luar sana yang bijaksana. Bijaksana dalam mengemukakan pandangan. Kita pula sebagai pemimpin haruslah juga bijak laksana dalam mengurus dan menggerakkan kerajaan dan parti. Niat yang baik mesti diurus dengan baik. Sekalung penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli-ahli UMNO di cawangan-cawangan, di bahagian-bahagian ahli jawatan kuasa usul, para pembahas, seluruh para perwakilan dalam kesungguhan kerjasama mereka untuk menunaikan tanggungjawab ini. Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, sebagai reaksi kepada saranan yang dibangkitkan oleh jurucakap daripada Kedah, jawatan kuasa akan memanjangkan jawapan kepada persoalan yang dibangkitkan di bahagian-bahagian melalui usul masing-masing dan turut mencadangkan agar penyediaan laporan kemajuan kerja dibuat terus kepada Majlis Tertinggi setiap 3 bulan sekali. Kita mahu usul diuruskan secara berkesan dan sistematik. Kita jadikan parti lebih inklusif. Kita menjadi wahana kepada semua pejuang bangsa. Ini kita lakukan hanya kerana satu niat, keinginan untuk melihat parti lebih kuat. Keinginan untuk memastikan parti berjaya menakoda pelayaran berliku untuk mencapai matlamat perjuangan yang satu.
Sedari atau tidak, hakikatnya apa yang kita lakukan merupakan langkah susulan daripada agenda transformasi parti yang telah pun kita mulakan pada tahun 2009. Transformasi berani, penuh nilai dan makna yang datangnya daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Penghapusan kota untuk bertanding, penambahan perwakilan automatik ke Perhimpunan Agung, penurunan kuasa memilih kepada akar umbi dengan jumlah yang lebih besar, penghapusan yuran, mempermudahkan penyertaan keahlian. Semua ini adalah keberanian transformasi yang telah kita laksanakan bersama dalam UMNO. Jadi kalau sekiranya ada pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahawa kita tak berubah, kita nafikan kerana daripada tahun 2009 lagi dengan berani kita telah mulakan protes transformasi hasil berkat sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tanpa disedari, kita sebenarnya telah memulakan dan menyediakan UMNO yang inklusif, UMNO yang pragmatik, UMNO yang terbuka, UMNO yang demokratik melalui pindaan perlembagaan yang kita telah pun persetujui bersama. Selaku pengurusi Biro Perundangan pula, saya juga ingin memaklumkan bahawa sebuah unit telah dibentuk bagi mendengar suara dan kebimbangan akar umbi, mempertahankan tiang-tiang seri negara yang dilindungi dalam perlembagaan negara. Melalui unit ini, kita telah pun mendekati peguam muda yang rupa-rupanya nak bersama-sama dengan UMNO. Penubuhan bona fide Friends of UMNO membuktikan, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa suara Bar Council tidak mewakili semua komuniti perundangan di negara ini. Hak untuk berbicara soal perundangan bukanlah hak mutlak Bar Council. Betul. Soal perundangan adalah hak seluruh rakyat Malaysia. Keluruhan undang-undang perlu dilaksana secara adil dan saksama. Dengan izin without fear or favour, kita akan gerakkan unit ini untuk bersama-sama memperkasakan penambahbaikan Akta Hasutan demi kerukunan dan kekukuhan akta kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kita tidak ada masa lagi untuk mendiam diri. Musuh di luar sana menunggu. Dan segmen-segmen mereka masyarakat yang perlu kita dampingi mestilah inklusif dalam gerakan kita ini. Kita dah mulakan proses kita. Sebab itu perhimpunan kita hari ini penting untuk menyuntik semangat dan kesedaran bahawa sesungguhnya wadah perjuangan yang akan membela nasib anak bangsa kita, yang akan menentukan kemerdekaan negara, yang menentukan maruah bangsa, ini perlu dipertahankan sehingga titisan darah Tahrir. Maka rapatkan barisan perwakilan kerana ini merupakan satu tujuan yang cukup getir untuk kita hadapi. UMNO dilahirkan oleh bangsa kita di surau-surau, di bawah-bawah rumah, di bawah pokok, di sawah ladang, dari segenap lapisan rakyat di seluruh pelosok tanah air. Ini adalah parti seluruh rakyat, bukan hanya pada nama, tetapi pada hati, pada jiwa, pada nurani, pada setiap detik dan jantung bangsa tercinta ini. Inilah kekuatan UMNO yang sentiasa mendasari kepentingan rakyat, termasuklah pejabat awam yang menjadi nadi penting dalam kita menunaikan tanggungjawab sebagai pelaksana dasar kerajaan. Sebagai menteri yang dipertanggungjawabkan, saya menyentuh soal Kementerian Pertahanan. Menyedari peri pentingnya usaha kerajaan menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi, aspek keselamatan dan pertahanan negara mesti diberi penekanan. Kita harus menerima hakikat bahawa kemakmuran ekonomi tidak akan boleh dicapai tanpa keamanan. Keamanan yang kita kecapi selama ini tidak wujud dengan sendirinya. Keamanan lahir atas pengorbanan anggota keselamatan yang menjadi benteng pertahanan negara. Pengiktirafan terhadap pengorbanan barisan perwira ini wajar diterjemahkan dengan komitmen untuk membela kebajikan mereka dari semua sudut. Justru sukacita saya umumkan pihak kerajaan telah meluluskan
peruntukan sebanyak 100 juta ringgit untuk baik pulih rumah kepada keluarga Angkatan Tentera Darat, Laut dan Udara. Manakala bagi memastikan kebajikan bekas prajurit terus dibela, saya akan bekerjasama rapat dengan Persatuan Veteran Tentera Malaysia, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan juga Perhebat untuk mengkaji penambahbaikan kebajikan mereka secepat mungkin. Dalam konteks yang lebih besar, usaha memantapkan sektor keselamatan dan pertahanan negara akan direncana secara strategik dalam Pelan Pembangunan Rancangan Malaysia ke-11. Ia penting kerana kita berhadapan dengan ancaman bentuk baru yang menuntut kita memperkasakan aset dan juga memperhebatkan kelengkapan. Malah, aspek keselamatan merupakan peringatan penting yang terkandung dalam 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Wasiat yang dihasilkan atas kehendak Raja-Raja Melayu untuk mengekalkan kesinambungan sejarah, kedaulatan dan kuasa politik Melayu. Dengan izin Tan Sri Pengerusi Tetap, wasiat itu yang telah terpatri pada 5 Ogos 1957 berbunyi, bagi menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kamu serta harta hak milik kamu, kami tubuhkan Regimen Askar Melayu. Selain untuk membentras kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara, UMNO perlu berpegang kepada wasiat ini. Kerana saya percaya wasiat ini lahir dari perhanggaan tinggi ke bawah duli-duli tuanku, bahawa sesungguhnya umat Melayu lah sandaran utama dalam mempertahankan keselamatan kita. Ancaman luar biasa ini menuntut kesepakatan semua pihak untuk menangani dan adalah penting supaya kesepakatan itu menunjukkan solidariti di dalam UMNO. Selaku Naib Presiden yang diamanahkan sebagai Menteri Pertahanan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam perhimpunan kita tahun ini, saya nak nyatakan bahawa amanah ini tidak akan disia-siakan. Saya dan juga seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia berikrar dan memikul tanggungjawab ini dengan sepenuh jiwa dan raga. Kerana tiada ertinya negara tanpa kedaulatan. Tiada maknanya kekayaan sumber tanpa keamanan. Tiada guna kemewahan sekiranya rakyat hidup dalam ancaman ketakutan. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, sejak sekian lama UMNO telah melepasi dan berjaya menangani rintangan dan cabaran dengan berhati-hati, dengan teliti, dengan bijaksana dan tertib. Setiap cabaran dan rintangan ini telah dapat diatasi dengan jayanya. Dan UMNO menjadi lebih matang. Setiap ujian getir dan dugaan pahit telah memantapkan lagi UMNO. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, UMNO keluar daripada setiap kemelut dengan penuh kesedaran dan keinsafan. Wajar dan perkasa, tegap dan mantap, kukuh dan padu untuk kekal sebagai lambang perjuangan bangsa. Berjanjilah kepada Allah, berjanjilah kepada diri kita, yang kita akan berjuang untuk menyaut seruan agama, bangsa dan tanah air. Tidak ada sebaik-baik janji melainkan kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang tiada yang lebih sayu dari melihat bangsa sendiri menjadi hamba. Tiada yang lebih pilu dari melihat anak bangsa melarat dan menderita. Ayuh, bersama-samalah kita bulatkan tekad, kita tingkatkan iltizam, kita bersatu bertahan kuasa bangsa. Biar badai datang melanda, biar beban datang menimpa, namun perjuangan suci ini akan terus membawa demi kelangsungan UMNO yang tercinta. Hidup UMNO! Hidup Melayu! Allahu Akbar!